oleh sifat iradat dengan dan ta'alluq iradat itu dengan tiap-tiap mungkin, dengan setiap-tiap perkara yang mungkin. Perkara yang mungkin adalah perkara yang harus adanya, harus tiadanya, harus berlakunya, harus tak berlakunya. Seperti kudrat. Seperti kudrat, maknanya iradat itu sama dengan sifat kudrat. Sama di mana? Sama pada pihak takluk dengan perkara yang mungkin. Jadi iradat pun takluk dengan benda yang mungkin, kudrat pun begitu juga bertakluk dengan benda yang mungkin. Artinya kita panggil dengan perkara yang harus. Tetapi takluk kudrat ada tentang takluk dengan benda mungkin sama di antara kudrat dan iradat. Tetapi tempat yang berbezanya tetapi takluk kudrat itu takluk mengadakan, yakni mengadakan dan meniadakan. Dan takluk iradat ini takluk menentukan. Itu tempat berbeza di antara kudrat dan iradat. Adapun kudrat tu takluk dianya ialah takluk taksir. Dia panggil takluk taksir. Dimaksud dengan taksir itu ialah mengadakan akan benda yang mungkin dan meniadakan perkara yang mungkin. Itu kudrat sebagaimana yang telah lepas. Adapun sifat kudrat iradat di sini dia takluk dengan benda yang mungkin juga. Takluk dengan benda yang mungkin yang harus ada, harus tiada. Tetapi berbezanya dia katanya iradat ini takluk dan takluk iradat ini takluk menentukan. Bahasa Arab katanya takluk taksis. Menentukan akan perkara-perkara yang harus bagi mungkin. Maka tiada faham daripada tadi katanya iradat itu takluk dengan tiap-tiap yang mungkin, dengan tiap-tiap perkara yang harus. Maka apabila dia kata takluk dengan perkara yang mungkin yang harus, maka tentulah sama sekali dia tidak bertakluk dengan yang wajib pada akal dan yang mustahil pada akal. Jadi dengan sebab dia katanya iradat itu bertakluk dengan tiap-tiap yang mungkin, tentu dah sama sekali kita fahamnya bahawasanya tiada takluklah iradat itu dengan benda yang wajib pada akal dan tiada takluk juga dengan benda yang mustahil. Samalah dengan kudrat takluk dengan benda yang harus, benda yang mungkin, tidak bertakluk dengan benda yang wajib dan benda yang mustahil. Tetapi perkara yang mungkin yang ditakluk oleh iradat itu ialah takluk iradat seperti kata tadinya ialah takluk menentukan. Yani menentukan akan mungkin dengan sifat-sifat yang harus bagi dia. Menentukan, yakni menentukan mungkin dengan sifat-sifat, dengan perkara-perkara yang harus baginya. Lepas tu perkara yang harus tu seperti ada dan tiada, maka iradatlah menentu sebelah balik ada ke, nak menentu sebelah balik tak ada. Besar dan kecil, maka iradatlah menentu bahawa sesuatu mungkin itu nak besar ke nak kecil, maka semuanya ditentu oleh iradat. Sehat, sakit, kesemuanya disentuh oleh iradat. Maknanya setiap-tiap perkara yang melawan, setiap-tiap sifat yang ada melawani, itu, maka kesemuanya patut ditakluk oleh iradat kesemuanya.
Ada dengan tiada. Ada mungkin, harus. Tiada mungkin pun harus. Maka patut bagi Allah Ta'ala nak menentukan suatu mungkin itu dengan adanya atau dengan tiadanya. Itu kalau kita cakap tentang patut. Dengan sebab iradat ni dia ada takluk yang besar-besarnya ialah takluk suluhi qadim dan takluk tanjizi qadim. Kedua-duanya qadim. Takluk suluhi qadim, takluk tanjizi qadim. Tak sama dengan kudrat nu. Kudrat ada kalau ada takluk suluhi qadim, ada takluk tanjizi hadis. Kalau suluhi qadim. Kalau tanjizi hadis. Itu sifat kudrat yang telah lalu. Adapun di sini sifat iradat, suluhi pun qadim, tanjizi pun qadim. Kedua-duanya qadim dengan maknanya sedia kala dah Allah Ta'ala bertakluknya. Kemudian berbeza di antara suluhi qadim dengan tanjizi qadim itu pada masalah takluk iradatnya kita fikir begini, kita kira begini. Jadi sesuatu mungkin tilik kepada suluhi qadim maknanya patut padan, patut bagi Allah nak menentukan dengan akan mungkin itu dengan segala sifat-sifat yang harus bagi mungkin. Dengan maknanya suatu mungkin itu harus bagi Allah Ta'ala nak menentu dengan adanya, dan patut juga Allah Ta'ala nak menentukan dengan tiadanya. Lepas tu katalah lain-lain lagi tu daripada perkara-perkara. Nak menentukan dengan besar pun boleh, nak menentukan dengan kecil pun boleh. Di atas sesuatu mungkin. Maka tilik di situ maknanya patut padan, layak bagi Allah, sebab kita dah maklum katanya Allah bersifat dengan sifat kehendak, sifat iradat. Maka takluk dianya, tugasan dianya ialah menentukan akan mungkin. Maka dalam keadaan begitu kita katanya takluk suluhi itu maknanya harus bagi dianya nak menentukan dengan suatu mungkin, ada dengan ada dan dengan tiada. Patut menentu dengan ada dan patut menentu dengan tiada. Itu kita kira sebelah balik patutnya. Itu dikatakan suluhi. Maknanya sedia kala dah Allah Ta'ala di dalam keadaan patut nak menentukan suatu mungkin itu dengan ada atau dengan tiada. Atau dengan besar atau dengan kecil. Atau dengan panjang atau dengan pendek. Dengan masanya masa dulu atau masa sekarang. Dengan mana-mana masa sekalipun harus menentu. Dengan mana-mana tempat pun harus menentu. Patut padan bagi Allah Ta'ala menentu. Maka tilik di situ dikatakan takluk suluhi qadim. Ada patut menentukan, sebelah balik ada pun patut nak menentu, sebelah balik tiada pun patut nak menentukan. Padahalnya ada dan tiada itu dua perkara yang melawani. Dua perkara yang melawani. Nak ambil kesemuanya, nak ambil kedua-duanya tak boleh. Tetapi kenapa boleh katanya iradat tu patut menentu dengan ada dan tiada? Sebab kita cakap tentang patut saja. Masalah patut padan bagi Allah Ta'ala nak menentukan mungkin dengan ada atau dengan tiada. Kedua-duanya patut nak menentu. Sebab ada mungkin adalah perkara yang harus. Tiada mungkin adalah perkara yang harus. Dengan tilik kepada ada mungkin dan tiada mungkin itu adalah perkara yang harus pada akal. Maka patut padan layaklah bagi Allah Ta'ala nak menentukan dengan ada sesuatu mungkin dan dengan tiada sesuatu mungkin. Kita tilik begitu, maka jadi katanya takluk tu ialah takluk suluhi qadim.
Adapun ta'alluq tanjiziyah qadim bagi sifat iradatnya ialah Allah Ta'ala menentukan, ini bukan patut padan, menentukan akan suatu mungkin, tentu dengan ada tinggal tiada, atau menentu dengan tiada tinggal ada, menentu dengan besar tinggal kecil, menentukan dengan panjang tinggal pendek. Katalah yang melawan ni, menentukan akan suatu mungkin ada di sini, tidaklah di sana. Menentukan suatu mungkin ada pada masa sekarang, tidaklah pada masa lain-lain. Itu dikatakan suluhi tanjizi had, tanjizi qadim, ta'alluq tanjizi qadim bagi iradat. Jadi apabila ta'alluq tanjizi qadim tu tak boleh, tidak dengan kedua-dua lah, ada dengan tiada tu, sebab ada dengan tiada itu dua perkara yang melawan ni. Contohnya begini, contohnya apabila seorang itu dia ada duit, dia fikir nak beli sebuah kereta masalah. Dia ada duit cukup untuk nak belikan kereta satu buah, sebuah keretanya. Maka apabila dia ada duit tu, kita katanya belum pada dia nak ada duit, tak patutlah bagi dia tu nak beli kereta. Sebab nak beli ni kena pakai duit. Belum pada nak ada duit tu tak patutlah dia tu nak beli. Tetapi apabila dia dah ada duit, timbullah datang nak kepada sebuah kereta. Maka dalam keadaan gitu dia fikir nak kereta yang mana. Yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Nak yang jenis mana, yang brand mana, itu pun boleh. Boleh maknanya layak dia tu patut padan, layak dia nak beli kereta sebuah ni, nak beli kereta sebuah nu, brand ni, kereta Jepun ke, kereta Eropah ke, atanya pickup ke, atanya kereta Kuan ke, katalah. Jadi patut padan. Tetapi itu maknanya patut padan. Itulah makna kata suluhi. Patut padan, sebab dia tu maknanya dia fikir tengok yang tu, tengok yang ni. Tengok dengan duit dia tu ada, nak beli yang ni pun layak, nak beli yang ni pun layak. Maka dalam keadaan begitu kita katanya suluhi. Tetapi sampai masa dia nak beli sungguhnya, tak boleh beli ke semua lah. Sampai masa dia nak beli itu tak boleh nak beli ke semua. Nak beli sungguh tu dikatakan tanjizi. Nak beli sungguh tu dikatakan tanjizi, tak boleh nak beli ke semua lah. Kereta Toyota pun nak beli, Honda pun nak beli juga, apa-apa lagi pun tak boleh ke semua lah. Apabila dia nak beli, itu dikatakan tanjizi. Apabila nak beli tu kena ambil satu saja, yang lain tu tinggal. Kena ambil satu, yang lain tu kena tinggal lah. Tak boleh nak ambil lah. Itu dikatakan masa tanjizi. Apabila tanjizi, tak boleh nak ambil ke semua. Tetapi kalau kira apabila dia dapat duit sana itu, patut padan dia nak beli dengan mana-mana. Brand mana-mana, warna mana-mana sekalipun, putih, hitam, merah sekalipun, patut padan bagi dia kesemuanya. Tetapi sampai masa dia beli, kalau dia setuju yang putih, maknanya dia menentu dengan yang putih. Tak boleh dah ambil yang hitam, yang biru, yang mana, tak boleh dah. Itu maknanya tanjizi. Jadi begitulah lebih kurangnya contohnya. Maka iradat di sini kita kira katanya dengan tilik kepada semata-mata patut padan
bagi Allah Ta'ala, tilik kepada patut padan bagi Allah Ta'ala nak menentu dengan mana-mana tu, kesemuanya patut padan untuk nak pilih. Patut padan untuk nak pilih. Dengan untuk nak menentu dengan ada pun boleh nak menentu sebab mungkin terima ada. Nak menentu dengan tiada sampai ke bila-bila pun boleh juga sebab mungkin ni harus tiada. Tilik begitu dikatakan suluhi. Tetapi patut padan Allah Ta'ala nak menentukan dengan ada dan juga dengan tiada tu bila? Sedia kala lagi dah. Itu tentang suluhi. Dan juganya apabila kita katanya Allah Ta'ala, tentang katanya Allah Ta'ala menentu sebelah balik ada, tinggal tiada, itu dikatakan tanjizi. Meluluskan. Meluluskan tentuannya dengan ada. Tak ada tu tak boleh lah. Meluluskan kehendaknya dengan besar masalah. Seperti gajah, Allah Ta'ala meluluskan kehendaknya menentukan dengan besar, kecil tu tidak. Itu tilik kepada tanjizi. Tetapi kalau gajah itu, kalau kita tilik kepada suluhi, patut padan bagi Allah nak menentukan gajah, maka gajah tu adalah suatu benda yang mungkin. Maka kita katanya kalau tilik kepada suluhi, patut padan bagi Allah Ta'ala nak menentukan dengan ada gajah atau dengan tiada gajah. Dan dengan besar gajah dan dengan kecilnya gajah. Dengan hitamnya atau dengan putihnya atau dengan warna lain-lain lagi sekalipun. Tilik kepada patut padanlah, besar kecil pun patut padan keduanya. Nak bagi ada, nak bagi tiada pun patut padan keduanya. Itu sebelah balik patut padan. Adapun sebelah balik menentu sengotinya, menentu dengan sebenarnya, meluluskan tu, meluluskan gajah dengan ada. Tak ada tu ditinggalkan. Tak memilih. Besar gajah itu dipilih, tinggal kecil seperti semut, begitu. Hitam gajah dipilih menentu tanjiz sebelah balik, hitamnya gajah, bukan merah, bukan hijau, katalah. Jadi dia tak melawani. Jadi masalahnya suluhi dan tanjizi, kita nak bezanya begitulah. Jadi maknanya ketika suluhi itu tilik kepada ta'alluq suluhi, maknanya ada dengan tiada, boleh nak memilihkan dengan kedua-duanya. Boleh patut padan untuk nak memilih dengan kedua-duanya. Seperti katanya kita kalau ada duit, kita ingin kepada sebuah kereta, nak guna sebuah keretanya, maka kereta mana-mana pun patut padan kita nak beli. Brand mana-mana pun kita nak beli, patut padan kita nak beli. Cahaya mana-mana, warna mana-mana, color mana-mana sekalipun patut kita nak beli. Tetapi duit kita yang ada dalam tangan kitanya patut dengan sebuah kereta saja. Tapi tilik kepada patut padan tu, dengan mana-mana kereta yang ada jual di tempat jualan keretanya, patut padan kita nak beli dengan kesemuanya. Itu cakap tentang patut padan. Semuanya kereta yang ada jual di negeri ini patut padan kita nak beli kesemuanya. Sebab tilik pada kita orang yang ada duit. Tetapi apabila tanjiz nak melakukan pilihan sengotinya, apabila kita melakukan menentu sengotinya, saya dah setuju dengan sebuah ini, yang warna putih ini, yang brand ini, yang moden begini, yang lain tak boleh dah. Itu tanjiz. Maka begitu juga kalau tanjizi bagi iradat menentu dengan ada, tiada tak boleh dah, sebab ada dengan tiada adalah dua benda yang berlawanan. Apabila tanjizkan gajah itu dengan besar, kecil itu taklah. Apabila tentukan gajah itu dengan warna bulunya kelabu masalah, putih tak boleh dah.
Sebab kelabu dengan putih itu atau hitam dengan putih atau hitam dengan merah sekalipun adalah dua benda yang berlawan ni. Bagi ada di sini tak boleh ada lah di tempat lain-lain lagi. Begitulah. Itu dikatakan tanjizi. Maka kalau suluhi pun sedia kala dah qadim. Kalau tanjizi pun sedia kala dah. Maka dengan sebab itulah dia katanya dan melengkapi mungkin itu dengan akan yang baik dan yang jahat. Dan melengkapi maknanya masuk di dalam kata mungkin yang ditakluk oleh sifat iradat tadi. Maksud dengan masuk di bawah kata mungkin yang katanya iradat takluk dengan tiap-tiap mungkin. Maka mungkin tu apa dia? Setiap-tiap perkara yang harus ada, harus tiada. Tilik sakat tu saja. Mungkin adalah perkara yang harus ada, harus berlaku. Mungkin adalah perkara yang harus tiada, harus tak berlakunya. Maka masuk di bawah kata mungkin yang ditakluk oleh sifat iradat itu ialah segala bagai-bagai mungkin semualah. Walaupun benda mungkin itu benda yang baik, walaupun mungkin itu benda yang keji, yang jahat sekalipun. Seperti kita katanya benda baik, benda jahat pada pandangan kita manusia seperti sakit dan jahat. Sakit dan sehat. Benda baik, benda jahat di sekitarnya ialah sakit dan sehat. Maka sakit, kalau ketanya kita, benda baik lah. Apa dia? Sehat tu kalau tanya kita manusianya, sehat tu adalah benda yang baik. Dan juganya, dan begitu, dan juganya, apa dia? Sakit, jatuh sakit tu adalah perkara yang jahat. Perkara yang tak baik. Nisbah bagi kita manusianya. Maka sakit dan sehat itu kedua-duanya masuk di bawah kata benda yang mungkin. Sebab sehat tak sehat boleh jadi keduanya. Sehat sakit itu boleh jadi kedua-duanya pada kita manusia dan binatang-binatang. Kalau begitu sakit dan sakit dan sehat itu adalah perkara yang harus. Dan begitu juga perkara yang baik, perkara yang jahat pada pandangan syarak. Begitu juga perkara yang baik, perkara yang jahat pada pandangan syarak. Seperti bersembahyang, beribadat adalah perkara yang baik. Kalau tak sembahyang, kalau minum arak dan segala bagai maksiat adalah perkara yang jahat pada pandangan syarak. Maka begitu, walaupun begitu sekalipun adalah perkara itu masuk dalam mungkin kesemuanya. Kalau katanya beribadat masuk dalam mungkin juga, masuk dalam keadaan, masuk dalam benda yang benda mungkin, benda harus juga. Kalau seorang itu berzina, maka berzina dianya adalah perkara yang mungkin juga. Maka walaupun baik jahat tu kita tak payah tilik di situlah, asalkan tiap-tiap benda tu harus berlaku, harus tak berlaku, harus ada tak ada, harus ada harus tiada adalah benda mungkin. Dengan setiap-tiap mungkin bertakluk oleh sifat iradat. Begitu. Sebab tu dia katanya dan melengkapi mungkin itu akan akan yang baik dan yang jahat. Sebabnya kalau benda yang baik sekalipun adalah benda mungkin. Kalau benda yang jahat sekalipun adalah benda yang mungkin, maka katanya iradat takluk dengan benda mungkin. Kalau begitu, kalau benda yang jahat itu pun, kalau kita kata berlaku berzina pada seorang itu, berlaku bercuri pada seorang itu, maka ada maklumlah pada pandangan syaraknya berzina dan bercuri dan berjudi itu adalah perkara yang jahat. Maka benda itu ditakluk oleh Allah Ta'ala dengan iradat kesemuanya. Adalah perkara yang dikandak oleh Allah, perkara yang ditentu oleh Allah Ta'ala kesemuanya. Katalah seorang itu jadi kaya, maka adalah baik.
adalah perkara yang baik pada pandangan kita, itu ditentukan oleh Allah Ta'ala kesemuanya. Dan seorang itu pulanya fakir, miskin sangat-sangat, sehingga tidak ada sedikit pun daripada harta di dalam tangannya, dalam miliknya, maka adalah perkara itu ditentu oleh Allah Ta'ala kesemuanya. Beriman oleh seorang yang mukmin, beriman itu adalah perkara yang baik, maka iman seorang itu adalah perkara yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan seorang lagi pulanya jadi kufur, jadi murtad, adalah perkaranya adalah itu ditentu oleh Allah Ta'ala kesemuanya. Sebab iman dan kufur adalah perkara yang harus, adalah perkara yang mungkin. Maka setiap-tiap mungkin dia dah katanya iradat itu bertakluk dengan tiap-tiap mungkin, maknanya setiap-tiap mungkin yang berlaku itu ditentu melalui ketentuan Allah Ta'ala kesemuanya. Itulah i'tiqad yang betul, ialah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tilik kepada benda yang berlaku, tak kira baik tak kira jahat, adalah melalui ketentuan Allah Ta'ala kesemuanya. Ta'aluk tanjizi qadim bagi sifat kudrat Allah Ta'ala kesemuanya. Itu i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah. Bersalahan bagi Mu'tazilah, katanya melengkapi mungkin itu akan tiap-tiap baik, akan yang baik dan yang jahat. Itu bersalahan khilaf dengan Mu'tazilah, yang berkata mereka itu orang Mu'tazilah bahawa iradat Allah Ta'ala itu tiada takluk dengan segala yang jahat dan yang keji. Jadi maknanya di sisi mereka, di sisi orang Mu'tazilah, kalau benda baik yang berlaku pada makhluk, pada kita, adalah perkara yang ditentu oleh Allah, yang dikehendak oleh Allah. Tetapi kalau perkara yang jahat seperti kufur, seperti kufur orang kafir, seperti berzina oleh orang yang berzina, seperti minum arak oleh orang yang minum arak, maka itu tak ditentu oleh Allah Ta'ala. Tak ditentu, tak dikehendak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya dia sendiri mengadakan. Hanya dia sendiri kehendak, dia sendiri mengadakan, membuatkan perbuatan kejahatan itu. Itu orang Mu'tazilah. Dengan sebab dia tu terlampau pada nak tanzih, nak membersihkan Allah Ta'ala daripada benda yang tak layak saat itu, sehingga mereka katanya kalau benda yang jahat itu tidak dikehendak oleh Allah, tidak ditentu oleh iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila bunyi itu, eloklah cakapan dia tu, untuk nak bersihkan Allah Ta'ala daripada benda yang tak layak, sebab benda ini keji. Mustahil dia kata Allah Ta'ala nak menentukan dengan nak buatkan benda yang keji. Maka dengan zahir itu eloklah. Tetapi kalau dia kata begitu, membawa kepada bahawasanya kalau seorang itu berzina, kalau seorang kafir, kalau seorang itu jadi kufur, maka jadi kufur oleh orang kafir, berlaku berzina oleh orang berzina itu berlaku dengan tidak kehendak Allah. Berlaku dengan tidak kehendak Allah. Jadi maknanya apabila katanya berlaku dengan tidak kehendak Allah, berlaku bukan dengan tentuan Allah, jadi maknanya ada di dalam mungkin-mungkin ini benda yang keluar daripada ta'aluk iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi membawa kepada begitu. Sebab itulah kita ahli sunnah katanya tak kira baik dan jahat adalah ketentuan bagi Allah Ta'ala kesemuanya. Jadi maknanya sebab kita ni tak lepas daripada ketentuan Allah. Setiap perkara yang berlaku pada kitanya tak lepas sama sekali daripada takdir, daripada ketentuan Allah Ta'ala, daripada menentu oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau i'tiqad Mu'tazilah begitunya, maknanya ada benda yang berlaku dengan tidak kehendak Allah. Benda yang berlaku itu dengan tidak kehendak Allah. Sebab dia katanya benda jahat tidak dikehendak oleh Allah.
Kalau kita katanya, kalau kata begitu, benda jahat tidak dikehendak Allah, maknanya kalau seorang manusia buat jahat, maknanya bukan perbuatan dia tu tidak dikehendak oleh Allah, lepas daripada kehendak Allah. Dan apabila kalau kita katanya Tuhan tak kehendak, habis tu berlaku begitu, siapa yang beri berlaku? Dia katanya Allah pula. Kalau kata Allah, maknanya Allah Ta'ala membuatkan benda yang tidak kehendak, maka itu mustahil pula. Kalau katanya berzina oleh seorang yang berzina itu Tuhan kehendak ke tidak nak melakukan zina, orang Mu'tazilah jawab katanya Tuhan tidak mengkehendaki sama sekali. Kalau begitu, siapa dia yang memberi lakukan zina pada orang itu? Jawabnya Allah. Kalau jawab kata Allah, maknanya Allah melakukan perkara yang dia tidak kehendak. Boleh jadi ke begitu? Tak boleh jadi. Habis tu kalau katanya dia tu seorang itu berzina, Allah Ta'ala melakukan, tidak, Allah Ta'ala tidak melakukan. Maknanya ada berlaku dalam makhluk ini benda yang Allah Ta'ala kehendak, benda yang Allah Ta'ala tidak kehendak, benda yang Allah Ta'ala tidak melakukan, tetapi berlaku juga. Itu makna katanya tidak meratai oleh takluk kudratnya. Benda yang dia tak buat pun berlaku juga. Benda yang dia tak kehendak pun berlaku juga. Sebab tu rosak besarlah kalau i'tikadnya begitu. Sebab tu dalam i'tikad kita ahli sunnah tak kira baik dan jahat. Benda mungkin saja. Baik jahat tu tak kesemua, asalkan benda mungkin, tak kiralah mungkin itu masuk dalam jahat, benda mungkin itu masuk dalam baik, masuk dalam benda yang baik, maka semuanya dikehendak oleh Allah Ta'ala, dimenentu oleh Allah Ta'ala kesemuanya. Itulah i'tikad yang betulnya. Jadi maknanya mesti kita i'tikad katanya asalkan benda mungkin yang berlaku melalui ta'alluq iradat Allah Ta'ala kesemuanya. Melalui kehendak Allah Ta'ala kesemuanya. Dengan sebab Tuhan kehendak. Sebab tu kita bercakap katanya insya-Allah, apabila kita nak buat satu-satu perkara pada masa depan, kita kait dengan kalau Allah kehendak. Maknanya kalau ada tentuan daripada Allah. Begitu juga kalau kita bercakap dengan izin Allah. Maknanya dengan izin Allah, dengan maknanya dengan tentuan Allah. Kalau Allah Ta'ala ada menentu nak menyembuhkan penyakit dengan ubat ini, maka akan disembuhkan. Allah Ta'ala akan menyembuhkan. Dengan izin, maknanya dengan kehendak Allah. Dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Dengan perbuatan Allah. Itulah yang sebenarnya kita kena i'tikad gitu. Setiap-tiap benda mungkin yang berlaku baik dan jahat, semuanya daripada perbuatan Allah, daripada menentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cakap tentang wakil yang sebenarnya. Tetapi wajib kita, tetapi wajib atas kita beradab serta Allah. Tetapi wajib kita, wajib pada syarak. Tetapi wajib pada syarak atas kita, kita orang mukallaf, beradab serta Allah. Wajib kita beradab serta Allah Ta'ala. Beradab cara mana? Dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kebajikan itu kepada Allah, melainkan pada maqam mengajar. Dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan kepada Allah, dan kebajikan, yang kita bangsakan kebajikan kepada Allah Ta'ala. Itu cakapan dia tu jadi pendek. Apa? Kekejian. Dengan bahawa kita tiada, dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian. Kekejian. Dan kekejian, mana benda yang jahat pada syarak, benda yang keji pada syarak, kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Melainkan pada maqam, pada tempat mengajar, tempat belajar. Itu bolehlah seperti macam tadilah kita dah cakap katanya, kalau berzina dengan sebab Tuhan kehendak nak bagi orang tu berzina. Kalau seorang orang kafir, kufur dia, Tuhan kehendak, Tuhan dah buat dia, menentukan dia jadi orang kafir.
Tuhanlah buat dia jadi orang kafir, Tuhanlah menentukan dia orang kafir. Kalau dia bercuri sekalipun sebab kehendak Allah, Allah Ta'ala menentu katanya orang ni nak curi pada masanya begini-begini. Begitulah. Tetapi kalau tilik kepada beradab kita serta Allah, bersama terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan kita cakap katanya Allah Ta'ala lah melakukan zina, Allah Ta'ala kanak nak menjadi begitu, nak jadi berzina seorang, jadi kufur seorang ini, itu tak boleh, haram kita bercakapnya begitu. Wajib kita beradab dengan beradab serta Allah, jangan kita basakan segala kejahatan dan kekejian itu kepada Allah. Jangan keluar daripada mulut kita. Jangan kita bercakap kata Allah menghendaki bagi berzina seorang itu, Allah menghendaki jadi kufur seorang itu. Kita jangan cakap gitu, tilik kepada beradab. Wajib kita beradab. Tetapi pada wakilnya berzina, seorang yang berzina itu adalah ditentu oleh Allah, adalah dikehendak oleh Allah, jadi kufur oleh orang kafir, jadi murtad oleh seorang mukmin, seorang Islam, jadi murtad itu adalah kehendak Allah, ketentuan Allah. Tilik kepada wakilnya begitu. Tapi tilik pada beradab lain kita bercakap. Haram kita katanya Allah Ta'ala menghendak jadi maksiat seorang begitu. Melainkan pada makam mengajar. Tempat kita belajar di sini memanglah mesti kena boleh lah. Bolehlah kita nak cakap kata Allah menentukan dengan berzina seorang itu seorang ini, dengan kufur orang itu, dengan bercuri orang itu orang ini, bolehlah kita nak cakap. Kalau tak boleh, macam mana kita orang nak tahu pula hukumnya sebenar? Jadi tempat belajar bolehlah kita nak cakap kata Allah menentukan bagi berzina seorang itu, sebab itulah berlaku berzina. Kalau orang tanya, begitulah pada tempat belajar. Maknanya lain daripada tempat belajar di sini tak boleh kita nak basakan kejahatan kekejian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu biasanya kita dengar pun ceramah-ceramah, dia katanya kalau salah daripada dia, kalau yang betul daripada Allah, yang baik daripada Allah, yang jahat daripada dia. Itu maknanya cakapnya itu atas jalan beradab. Tetapi kalau tilik kepada wakil yang sebenar, kalau salah pun daripada Allah, kalau betul pun daripada Allah, kalau baik pun daripada Allah, kalau yang salah pun daripada Allah. Dalam ceramahan dia, dalam ucapan dia tu, dia kata akhir-akhir dia kata kalau baik daripada Allah, kalau salah daripada diri dia sendiri. Itu cakapan dia tu, kita ingat itu atas jalan beradab. Tetapi pada i'tikad, pada yang sebenarnya, kalau salah pun Allah Ta'ala menentukan bagi dia cakap salah, kalau betul pun Allah Ta'ala menentukan dia bagi cakap betul. Begitulah. Jadi di sini itu masalah bahasa kepada Allah membuatkan perkara yang jahat, yang keji, Allah Ta'ala menentukan dengan perkara yang jahat, yang keji itu, dalam bab belajar kita mesti kena sebut. Kalau tak sebutnya memang orang tak tahu. Lagi pulanya pada wakilnya begitu. Tetapi sampai masa apabila kita nak cakap sama-sama kita, tak bolehlah. Haram kita katanya begitu. Tengok, dia katanya, dan tiada harus bagi seorang berhujah beralasan ia, dan tiada harus bagi seorang, siapa-siapa pun tak boleh, dan tiada harus maknanya haram. Dan tiada harus maknanya haram pada syarak, berdosa lah. Dan tiada harus yakni haram bagi seorang berhujah, berdalil, beralasan dengan bahawa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah dan kudratnya kudrat Allah. Tak boleh kita nak ambil itu jadi alasan, jadi alasan di atas membuatkan maksiat, tu tak boleh. Dia katanya tiada harus bagi seseorang
Tiada harus maknanya haram pada syarak bagi seorang berhujah beralasan dengan bahawa tiap-tiap kejahatan itu dikandung kejahatan itu dengan kehendak Allah. Jadi dengan takluk tanjizi qadim bagi dengan kehendak Allah, mana dengan takluk tanjizi qadim bagi kudrat, bagi iradat Allah. Dan kudratnya yakni takluk tanjizi hadis bagi kudrat. Berhujah dulu daripada jatuh dalam maksiat, sebelum pada nak melakukan maksiat. Supaya berhujah tu beralasan kenapa? Supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat itu. Contohnya, dia keluar daripada rumahnya untuk nak pergi kepada tempat berjudi, tempat kasino ke masalah. Dia keluar pada rumah nak pergi kepada tempat berjudi. Lepas tu dia nak pergi situ tu, dia katanya, kalau Tuhan kehendak nak bagi aku berjudilah. Kalau Tuhan nak melakukan judi pada aku, maka aku berjudilah. Dia kata begitu. Jadi sebagai buka jalan untuk nak buat maksiat. Sebagai buka jalan untuk jadi buka jalan untuk dia nak membuatkan maksiat supaya orang tak kata kepada dia. Orang tak cerca pada dia. Tengok sekali lagi dia katanya, dan tiada harus bagi seseorang berhujah beralasan ia dengan bahawa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah. Maksud dengan kehendak Allah dengan takluk tanjizi, dengan takluk tanjizi qadim bagi iradat. Itu mana kehendak Allah. Kehendak Allah ialah takluk tanjizi qadim bagi iradat. Dan kudratnya ni, dan takluk tanjizi hadis bagi kudrat. Jadi maknanya kudrat, takluk tanjizi qadim bagi iradat ialah Allah Ta'ala menentu bagi dia nak berjudi. Takluk kudrat yang tanjizi hadis mana melakukan berjudi pada dia. Itu berbezanya. Dengan kehendak Allah, maknanya maksud dengan kehendak Allah ialah kena kepada takluk tanjizi qadim bagi iradat. Dengan kehendak Allah ialah takluk tanjizi qadim bagi iradat. Dan kudratnya tafsir dengan dan kudratnya ni dengan dan takluk kudratnya yang tanjizi hadis. Dan kudratnya dan takluk kudratnya yang tanjizi hadis. Kehendak tu macam mana? Dia keluar daripada rumah untuk nak pergi kepada tempat berjudi masalan. Atau katalah tempat berjudi masalan. Maka dia kata, kalau Tuhan kehendak bagi aku nak berjudi, aku berjudilah. Kalau Tuhan kalau Tuhan kehendak sedia kala dah bagi aku judi pada hari ini, kalau Tuhan menggerakkan tangan aku untuk jadi berjudi, maka aku berjudilah pada hari ini. Dia kata begitu tu belum pada dia nak melakukan judi lagi lah. Lepas tu dia kata begitu, dia beralasan begitunya supaya jadi buka jalan, supaya jadi jalan, supaya terbuka jalan untuk mengerjakan maksiat. Maka haram kata begitu. Haram kata begitu. Memanglah kalau dia berlaku berjudi sungguhnya sebab Tuhan kehendak, betul lah. Pada bab tikatnya kalau dia pergi tu, kalau berlaku berjudi sungguhnya, mana Tuhan kehendak, Tuhan melakukan berjudi, Tuhan kehendak, Tuhan buat jadi berjudi pada dia, memanglah begitu sungguh. Tetapi nak cakap gitu untuk nak jadi alasan untuk bukakan jalan kepada jalan maksiat, itu tak boleh. Itu haram. Memanglah pada wakilnya kalau berlaku berjudi, kalau dia jadi berjudi sungguh, maknanya itu kehendak Allah, itu perbuatan Allah. Itu tanjizi qadim iradat Allah, itu tanjizi hadis kudrat Allah. Memanglah begitu. Pada wakilnya sungguhlah, betul lah. Tetapi cakap gitu beralasan dengan begitunya adalah haram. Dan berpegang dengan ini hujah yang keji
dan berpegang dengan ini hujah yang keji, banyak jatuh, banyak berlaku. Banyaklah berlaku berpegang dengan hujah yang keji tadi. Mana sebab Tuhan kandak, dia kata. Berlaku maksiat tu sebab Tuhan kandak, sebab perbuatan Allah. Sebab takluk tanjizi qadim bagi iradat, sebab takluk tanjizi hadis bagi kudrat. Dan berpegang dengan hujah ini, hujah mana? Hujah yang keji tadi, banyak jatuh, banyak berlaku bagi manusia. Istimewa daripada umpama raja dan orang-orang besar. Mana orang yang apa dia? Orang yang berkuasa. Istimewa daripada umpama raja dan orang besar. Orang yang berkuasa, orang yang peringkat tinggi, tak kalah hendak muzalim mereka, umpama raja dan orang besar akan orang apabila dia nak buat zalim kepada rakyatnya, macam itulah alasan dia. Atau hendak berzina, atau hendak berzina, dia cakap gitu. Kalau Tuhan kehendak aku berzina, kalau Tuhan melakukan zina aku jadi berzina, dia kata. Maka itu haram beralasan begitu. Dan sangka mereka itu akan lepas daripada ambil Allah, yakni ambil salah oleh Allah. Dan sangka mereka itu umpama raja dan orang besar tadi itu, sangka mereka itu akan lepas daripada ambilan Allah Ta'ala, yakni ambil salah oleh Allah. Dia ingat apabila dia begitu, dia sekarang katanya, nak berdosa, tak berdosa sebab Tuhan kehendak. Dia fikir begitu. Tak berdosa berzina sebabnya Tuhan kehendak nak berzina. Kalau Tuhan tak kehendak, tak berlaku, dia kata. Kalau Tuhan tak melakukan, tak berlaku, maka dia kata macam mana nak berdosa? Tuhan tak ambil salah sebab dia kehendak. Dan apa dia? Dia katanya, dan sangka mereka itu akan lepas daripada ambilan Allah, yakni ambil salah, ambil tindakan, dan murkanya, yakni azabnya, azab Allah. Tuhan tak marah, Tuhan tak marah, Tuhan tak menyeksa, tak masuk neraka dengan sebab dia berzina. Sebab apa? Sebab Allah menentu dan Allah Ta'ala melakukan. Maka itu alasan dia. Maka semuanya cakapan yang haram. Tengok. Jadi dia ambil alasannya begitu. Dia katanya sehingga sangka dan sangka mereka itu akan lepas daripada ambilan Allah dan murkanya. Dia kata itu tak berdosa, tak berdosa, Allah Ta'ala tak marah sebab Allah Ta'ala kehendak dan sebab Allah Ta'ala melakukan. Tetapi itulah kita ni manusia ini, kita manusia setiap-tiap perbuatan yang dilakukan manusia pada kita manusia ni, walaupun dilakukan oleh Allah, tetapi kita ada usaha, ada ikhtiar. Kita ada nak, kita ada usaha, kita ada ikhtiar. Kalau nak kepada zina, usaha ikhtiar kepada zina, jadi hukum zina berdosa lah. Jangan ambil alasan katanya nak buat macam mana Tuhan kehendak, dia kata. Kalau Tuhan kehendak nak berzina, Tuhan kehendak nak berzina, tak sepatut, tak berlaku, dia kata. Macam mana nak berdosa? Kalau Tuhan tak melakukan akam zina, tak berlaku zina, macam mana nak berdosa, dia kata. Maka itu salah besar lah. Sebab kita manusia ada bagi kitanya kehendak. Salah di nak berzina, salah di usaha, memanglah melakukan zina itu kita tak kuasa nak melakukan. Allah Ta'ala yang melakukan, tapi kita ada usaha. Di kita manusia, mana-mana perbuatan pun, baik keji jahat sekalipun, ada usaha. Maka salah berdosa tu tentang ada usaha, tentang ada naknya di situ. Jadi dia ambil alasan katanya macam mana nak berdosa sebab Tuhan kehendak, Tuhan menentu, Tuhan melaku. Itu salah besarnya. Maka jika menyertakan demikian itu oleh menghalalkan
umpama zalim dan zina, itu nascaya kufur mereka itu. Wal iyadza billahi ta'ala. Sekiranya dia buat alasan begitu, sekatanya halal zina, halal bercuri, halal berjudi dan boleh nak jadi kufur sebab Tuhan kandak, dia katanya zina tak haram sebab Tuhan kandak Tuhan melaku, berjudi pun tak haram sebab Tuhan kandak Tuhan melaku beserta dengan usahaan dia. Maka sekiranya kalau dia katanya tak berdosa serta menghalalkan umpama perkara setiap perkara yang diharam oleh syarak, maka itu membawa kepada jadi murtadnya, na'udzubillah min dzalik. Itu bahaya cakapannya. Sebab tu jangan kita beralasan sama sekali, jangan kita bercakap sama sekali. Demikian lagi, tiada harus berpegang dengan hujah yang tersebut kemudian daripada mengerejakan, kemudian daripada mengerejanya. Jika qasad ia akan lari daripada had dan ta'zir dengan sebab dosa itu. Ini pun dia katanya tadi tu buat alasan tu, kalau kehendak Tuhan, kalau kehendak Allah nak jadi berzina, maka dia berzina. Kalau Tuhan melakukan zina, maka jadi berzinalah dia. Itu alasan dia belum pada nak melakukan maksiat. Tetapi apabila dia dah berlaku, apabila dia berlaku bercuri masalan, apabila dia berlaku membunuhkan manusia dengan tidak ada melakukan manusia dengan membunuhkan manusia dengan secara zalim masalan, apabila polis mari nak tangkap dia, dia katanya aku tak salah sebab aku bercuri di sini, aku bercuri pada kali ini sebab kehendak Allah. Jadi dia buat alasan gitunya untuk nak lepas pada kena tangkap di polis. Kalau tilik kepada hukum hududnya, nak lepas daripada untuk nak melepaskan dia daripada kena had atau kena ta'zir dengan sebab dosa berzina, artinya lain-lain lagi dengan sebab dosa bercuri itu, maka dia nak ambil alasan tu tak boleh. Dia bunuh orang masalan, apabila polis mari nak tangkap dia untuk nak ambil hukum, nak ambil tindakan di atas dia, polis datang tangkap dia, dia kata engkau tak boleh nak tangkap saya sebab saya bunuh orang tu dengan sebab kehendak Allah. Kalau Allah tak menghendaki akan bunuh orang, saya tak bunuhkan orang. Kalau Allah tak menggerakkan tangan saya membunuhkan orang, saya tak bunuhkan orang. Kalau nak ambil alasan begitunya untuk nak mengelakkan daripada dendaan dengan sebab dosa, dengan sebab kesalahan itu haram. Kalau semuanya buat alasan begitu, tak payah dipenjara, tak payah jatuh hukuman kepada orang yang bunuh orang ke semuanya. Kalau buat alasannya begitu, itu haram. Di atas orang tu beralasan, berhujah dengan itu hujah tadi, dengan hujah katanya nak buat macam mana Tuhan kehendak, nak buat macam mana Tuhan menentu. Kalau ambil alasan begitu untuk nak mengelakkan daripada had, daripada ta'zir, daripada dipenjarakan, sebab penjara itu pun masuk daripada ta'zir, maka itu tak boleh, berdosa. Dan jika qasad ia akan menegah cerca orang atasnya, maka harus baginya berhujah dengan demikian itu hujah. Tetapi kalau dia qasad begini, dia qasad untuk nak lepaskan daripada cerca orang atas dia. Contohnya dia adalah melakukan perbuatan yang keji pada dia, yang tak sepatut bagi dia tu melaku. Contoh dia tu berzina ke masalan, contohnya berzina masalan, tetapi tidak dilakukan had di atas dia atau sudah dilakukan had di atas dia, samalah. Apabila orang cerca, kau ni apa ni kau berzina ni, apabila ada orang cerca pada dia, boleh dia nak ambil alasan tadi tu untuk nak menolakkan cerca manusia kepada dia. Sebab cerca ni haram. Cercakan manusia dengan mana-mana cercaan adalah haram walaupun dia buat sengaja pun. Sebab tu tak boleh kita tuduhkan orang zina walaupun kita tengok betul-betul kata dia tu berzina dengan tidak ada saksi.
Walaupun kita tahu dia sendiri juga cerita kepada kita kata dia tu berzina, maka kita nak cucur dia dengan berzina, nak tuduh dia dengan berzina tak boleh. Sebab tidak ada saksi. Sebab cucurkan manusia dengan mana-mana cucaan sebenar atau tak sebenar pun adalah perkara yang diharam. Maka dengan sebab dia dah berlaku berzina atau dah berlaku bercuri, dia dah berlaku berjudi masalah. Apabila ada kawan-kawan dia atau siapa-siapa saja cucur kepada dia di atas kesalahan itu, maka dia harus bagi dia buat alasan dengan alasan tadi. Contoh dia kata, nak buat macam mana Tuhan kehendak? Nak buat macam mana Tuhan melakukan begitu? Benda dah berlaku. Benda dah berlaku, kita pisah taubatlah. Kita usaha taubatlah. Begitulah. Kalau sekadar tu tak mengapa, tidak berdosa, tidak diharamkan, dia beralasannya begitu. Tetapi jangan guna untuk nak, dia tak boleh. Jadi pendek katanya, tak boleh gunakan hujah tadi untuk jadi buka jalan kepada maksiat. Satu, haram kita gunakan alasan tadi untuk jadi buka jalan kepada mengerjakan maksiat. Yang keduanya, haram juga kita gunakan alasan tadi untuk mengelakkan daripada dendaan had, dendaan ta'zir, dendaan penjara, dendaan bayar masalah. Apabila dia dia buatkan suatu perkara, apabila disuruh bayar dengan sebab dia merosakkan badan orang, disuruhkan dia tu bayar, maka dia nak alasan untuk nak lepas tu tak boleh. Jadi mana nak haram juga dia guna alasan tadi tu untuk nak mengelak daripada dendaan dendaan penjara, dendaan had, dengan dendaan ta'zir dan lain-lain lagi. Itu tak boleh juga, haram juga. Tetapi harus bagi dia guna alasan tadi untuk nak mengelak daripada cerca orang. Sebab malu juga dia pun. Pergi di situ orang cerca, pergi di sini orang cerca. Tak boleh nak duduk dalam masyarakat. Maka harus bagi dia untuk nak hilangkan cercaan orang itu, dia gunakan alasan tadi. Macam nak buat macam mana, Tuhan dah menentu. Tuhan kehendaknya begitu, Tuhan melakukan begitu. Kita terimalah. Boleh nak apa dia? Nak guna alasan begitu. Sekadar nak lepaskan daripada cercaan orang tu boleh. Tapi nak buka jalan, guna alasan untuk nak buka jalan kepada buat maksiat tak boleh. Untuk nak lepas pada tindakan hukuman, had, ta'zir dan penjara apa-apa lagi, itu tak boleh. Haram. Tengok. Dan tiada harus baginya walaupun boleh tadi dia gunakan alasan tadi, hujah tadi untuk nak lepaskan, mengelakkan daripada cercaan orang tu boleh. Tetapi dia katanya dan tiada harus baginya redha dengan maksiat. Walaupun kata macam mana kau pakai kopiah tapi ada berzina, macam mana kau pakai kopiah tapi minum arak, dia pun malu dia, orang cuca kepada dia. Maka boleh dia nak guna alasan itu untuk nak lepas pada cucaan. Sebab malu dia. Tetapi dalam keadaan begitu bolehlah nak guna tu. Tetapi jangan guna, tak boleh pula dalam hati dia berasa redha dengan maksiat tu, tak boleh. Berasa setuju, berasa puas hati, berasa suka kepada maksiat tu, tak boleh juga. Haram juga. Dan tiada baginya redha dengan maksiat. Dan jika adalah ia yang maksiat dikehendaki oleh Allah Ta'ala sekalipun. Walaupun kita dah tahu berlaku maksiat pada seorang itu, pada kita kemasalan, daripada kehendak Allah, daripada kejadian Allah. Memanglah begitu, tapi dalam hati kita jangan rasa redha dengan benda itu. Jangan rasa redha dengan benda itu. Kalau redha dengan itu, berdosa pula sekali lagi pula. Buat maksiat tu, minum arak atau mengupat masalah ketika melakukan sana itu dah berdosa. Dan apabila terasa dalam hati redha dengan benda itu, berdosa pula tentang redha tu pula. Sebab tu dah berlakulah. Nak buat macam mana dah berlaku. Kita taubat, jangan kita redha, berasa setuju dengan maksiat itu. Tu mana kata dan tiada harus baginya, bagi seorang tadi redha dengan maksiat.
Walaupun maksiat yang berlaku itu memanglah pada wakil, pada i'tikad yang sebenarnya, pada wakilnya kehendaki Allah Ta'ala kesemuanya. Tapi katanya tiada harus baginya redha daripada pihak keadaannya ditegah daripada maksiat. Kerana bahwasanya redha dengan maksiat itu maksiat. Redha dengan maksiat itu maksiat pula. Contohnya dia mengupat kepada seorang. Mengupat tu adalah maksiat, redha dengan upatan dia tu maksiat sekali lagi pula. Sebab tu tak boleh redha. Tidak harus redha dengan maksiat. Tilik kepada maksiat itu adalah perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wajib redha dengan maksiat pihak daripada pihak keadaannya ia dikehendak Allah. Kerana bahwasanya redha dengan hukum Allah, dengan hukum Tuhan yang mukhtar Jalla wa Ala. Jadi masalah redha dengan maksiat ada harus, ada wajib. Redha dengan maksiat ada harus, ada wajib. Kita masa dah banyak. Redha dengan maksiat kita sikit lagi. Redha dengan maksiat itu tilik kepada maksiat adalah perkara yang ditegah oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, maka tak boleh kita nak redha. Redha dengan maksiat tilik kepada adalah maksiat itu perkara yang ditegah, dilarang oleh syarak oleh Allah, tak haram kita redakan dengan dia. Tetapi redha dengan maksiat tilik kepada adalah kehendak Allah, mesti kita redha. Mesti kita redha. Nak buat macam mana Tuhan kehendak. Kita pisah taubatlah pula. Kalau berlaku maksiat, maksudnya begitu. Jadi maknanya redha dengan maksiat itu, kalau dengan taat tu memanglah tak, itu benar baik. Kalau redha dengan maksiat, redha dengan maksiat, tilik kepada maksiat adalah perkara yang ditegah oleh Allah, maka haram kita redha dengan maksiat. Tetapi redha dengan maksiat tilik kepada tilik kepada maksiat ini adalah perkara yang dikehendak Allah, yang dilakukan oleh Allah, maka kita kena redha. Sebab wajib kita redha dengan hukuman Allah. Begitulah. Itulah hukum dianya. Habis di situ, dan mustahil lawannya, iaitu ada suatu dengan tiada kehendak, dengan ketiadaan kehendak Allah. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وقت احتياج إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.